Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa asbahihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna min allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Bismillah ma sya Allah. La yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma sya Allah. La yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillah ma sya Allah. Ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah ma sya Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi ta'ala. Muka surat 29. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, wa yajuzu fi haqqihim alaihim as-salatu was-salamu ma huwa min al-a'radil bashariyati allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyati kal maradi wa nahwihi. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jugalah yang telah menjadikan kita. Hanya dialah ilah yang menjadikan kita dan menjadikan seluruh makhluk. Alhamdulillah. Dia jugalah yang memberikan kita nikmat besar, dapat nikmat Islam, dengan dia lahirkan kita melalui mak ayah kita yang Islam. Alhamdulillah. Dia jugalah yang memberikan nikmat kepada kita boleh taat, ikut perintah dia, meninggalkan larangan dia. Dia mudahkan segala urusan kita dengan kita dilahirkan, dibesarkan dalam keluarga Islam, masyarakat Islam, negara Islam. Alhamdulillah. Syukur Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita kehendak, keinginan nak belajar untuk memahami perjalanan agama ni supaya benar-benar kita hidup sebagai orang beragama. Istilah beragama ni maksudnya hati kita hidup, kita menjiwai Allah sebagai ilah. Allah kita sentiasa sedar, mengaku, mengiktiraf yang dialah hakiki wujud. Semua makhluk ni takkan wujud melainkan Allah lah yang wujudkan dia. Syukur Allah SWT beri kita pula kehendak, keinginan untuk terus nak kenal, nak faham dia. Begitu juga nak kenal dan faham tentang Rasul dia, supaya datang perasaan cinta kepada semua pesuruh-pesuruh dia, khasnya pada Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita keupayaan boleh hadir solat maghrib jemaah, dapat pula kelapangan masa. InsyaAllah kita nak manfaatkan pertemuan malam ni meneruskan bacaan daripada kitab Matan Ummul Barahin ni. InsyaAllah sambungan kita dalam bab kerasulan ni ada bab akidah, bab aqaid yang secara dasarnya kita pernah belajar, pernah faham, cuma nisbah disiplin baca ikut kitab. Kita nak sambung ni, kata dia wa yajuzu fi haqqihim alaihim salatu wassalamu ma huwa min al-a'radil bashariyati allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyati kal maradi wa nahwihi. Terjemah asal, dah harus pada diri mereka itu alaihimus salatu wassalam, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan rahmat dan kesejahteraan ke atas diri Nabi-Nabi dan Rasul ini. Apa yang harus pada mereka?
suatu yang ianya daripada sifat-sifat kemanusiaan, asalkan tidak sampai membawa kepada mengurangi martabat mereka itu yang tinggi, seperti wujudnya sakit dan seumpamanya. Hadirin sekalian, kita nak belajar ni kalau nisbah bilangan bab aqaid, bab kesimpulan iman, angka yang kita wajib belajar dalam bab Rasul ni, yang ni bab akhir. Kerana kita wajib faham dalam nak memahami makna kalimat syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni, ada 41 akidah dalam bab ketuhanan yang kita kena faham, dan ada 9 dalam bab kerasulan yang kita kena faham sungguh-sungguh. Yang dasarnya kita dah belajar 8, ada 4 yang wajib, 4 yang mustahil, dinafikan sungguh-sungguh. Apa yang mustahil itu pada Nabi Rasul, kita nak sambung ni yang ke-9. Jadi campur 41 dengan 9 tu ada 50 aqaidul iman yang masyhur disebut oleh para ulama kita, yang bila sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mesti jelas segala perjalanan iman ni dengan sebutan mengucap kalimah syahadah, dan hati kita boleh membenarkan, mengiyakan, mengakui, mengiktiraf, mengiktikad, mengimani dengan jelas apa sepatutnya dipegang pada Allah Ta'ala dalam juga dalam bab kerasulan, dan dengan jelas dapat tanzih dari Allah Ta'ala daripada apa yang tak sepatutnya diiktikad dalam bab ketuhanan. Begitu juga jelas dapat menafi dan menidakkan apa yang tak sepatutnya pada Nabi Rasul, bohong, khianat, menyembunyi, begitu juga kurang cerdik, apatah lagi dengan bahasa lain bodoh. Subhanallah, Allah Ta'ala takkan hantar orang yang bernama utusan dia, wakil dia, pemberita dia, utusan dia, orang-orang yang tak sepatutnya melaksanakan tugasan untuk menyelesaikan misi dan visi dia. Yang tu yang kita dah belajar semua. Kita nak sambung ni akhir satu lagi dalam bab kerasulan, aqaid yang ke-50 kalau sebut dengan angka tu. Apa dia? Sifat harus bagi Rasul. Atas angka 1. Apa dia harus bagi Rasul? Jadi bila sebut harus, maksudnya ada keberangkalian perkara ni berlaku pada Rasul, ada perkara yang tak berlaku pada dia. Apa dia? Jadi sifat harus pada diri mereka itu, wajib kita i'tiqad dah Nabi Rasul ni manusia, mestilah ada pada dia sesuatu yang daripada sifat kemanusiaan. Manusia mestilah bersifat kemanusiaan, dan sifat kemanusiaan kita nak bicara ni yang harus pada Nabi Rasul ni tak mana? Sifat manusia yang kalau berlaku sifat dan ciri ini, sebagai manusia mesti ada sifat dan tingkah laku yang ni, dan tingkah laku dan sifat ni tak menggagalkan misi dan visi nisbah Allah Ta'ala hantar Nabi dan Rasul. Sifat tu memang Nabi Rasul bersifat demikianlah. Dan nama manusia antaranya apa? Tu yang dibagi contoh di sini, ada sakit dan seumpamanya. Jadi antara seumpama sakit apa? Makan, minum, beristeri, ada anak, mencari nafkah untuk keperluan keluarga, pergi ke pasar beli barang, dicemooh, dibenci, dicuba, diuji. Yang ni ialah perkara lumrah yang ada pada Nabi Rasul. Macam mana umum manusia kena, Nabi Rasul pun kena. Bahkan ujian pada Nabi Rasul lagi besar daripada apa yang berlaku kat kita. Okay. Jadi bila sebut kata perkara ni harus, bolehkah ada Nabi Rasul yang dia ni sangat sikit makan, ataupun yang mereka ni tak kahwin, ataupun yang mereka ni tak ada anak? Haruslah manusia kan. Memang ada Nabi Rasul yang tak kahwin pun. Nabi Rasul yang tak kahwin, bahkan nanti dia akan kahwin. Ada Nabi Isa alaihissalam.
Lepas misi dia membunuh Dajjal, dia akan memerintah lebih kurang 7 tahun. Masa tu dia akan kahwin nanti. Sekarang ni telah diangkat ke langit. Di atas sewaktu peristiwa dia cuba dibunuh oleh golongan Bani Israel, Allah Ta'ala angkat dia ke langit. Dan Rasulullah pernah berjumpa dengan Nabi Isa ni dalam keadaan roh dan jasad ketika berlaku peristiwa Isra' Mi'raj. Okey. Nak sebut ada kan Nabi yang tak kahwin? Ada. Jadi tak ke aib tak kahwin? Tak ada masalah tak kahwin. Antara Nabi Rasul tak kahwin, sepupu kepada sepupu ke? Sepupu pada Nabi Isa. Nabi Yahya juga tak kahwin. Nabi yang wahasuran, sebut dalam Quran dia Nabi yang wahasuran minas salihin. Maksudnya dia ni tak ada langsung ada keinginan untuk nak berkahwin tu, tak ada. Walaupun begitu sifat kelakian dia ada, tapi disebabkan seronoknya dia, lazatnya dia ada hubungan hanya dengan Allah Tuhan semesta, tak ada perasaan nak kahwin langsung. Tapi kalau tanya sifat laki, kita pun kelakian gagah mana sangat. Sikitlah dengan bahasa itu. Allah Ta'ala jadikan Nabi Rasul semua mempunyai sifat kemanusiaan. Kelakian ni, kalau sebut sifat kelakian, memang luar daripada keupayaan kita orang biasa lah. Satu kisah Nabi-Nabi Rasul, ada yang mereka beristeri dengan angka yang ramai. Memang kalau kita tak mampu untuk beristeri macam tu. Ni sebab sifat kelakian. Kita ni seorang pun batuk sampai kecerah. Buat pergi bahasa itu. Bayang tengok Nabi Sulaiman ada 99 isteri. Ada riwayat sebut ya, masa tu bukan 99, dia ada 100 isteri. Dan dia bersumpah pada satu malam tu dia nak tiduri isteri dia kesemua sekali satu malam. Tak bayang Nabi Sulaiman. Kita belajar dalam hadis dari Bukhari, riwayat tu. Satu malam 100 isteri. Dan dia niat semua isteri yang dia gauli pada malam tu semua hamil. Bila hamil maksudnya keluar benih bersama dengan 100 orang isteri. Kalau ikut dalam hadis tu sebut 100. Niat dia supaya dapat isteri dia hamil dan semua anak yang dilahirkan semua lelaki, dan harapan dia semua dia akan jadi mujahid fisabilillah. Bayang tak? Macam mana sifat kelakian dia? Tuan-tuan ada macam tu? Sorry, saya tanya itu nak sebut apa? Nabi Rasul ni orang Ta'ala jadikan sifat kemanusiaan mereka memang dia bersifat manusia, tapi manusia yang bukan macam manusia biasa dari sudut tu. Tapi adakah sifat tu mencacatkan kenabian? Sifat ramai isteri tak cacatkan kenabian. Bahkan di atas sempurna sifat kelakian itu. Dan kalau macam Nabi, saya sebut Nabi Sulaiman, begitu juga ayah dia Nabi Daud alaihissalam, begitu juga ada Nabi-Nabi Rasul yang memang isteri ramai. Memang syariat mereka pada masa itu boleh beristeri dengan seramai itu. Adapun kat kita, atau haklah kat kita tu. Tapi nak kata, keupayaan yang Allah Ta'ala pada Nabi Rasul ni sebab sifat kelakian dia dan kebolehan mereka untuk mengurus rumah tangga, walaupun isteri seramai itu tak memeningkan kepala mereka untuk dalam bab rezeki dan dalam bab masalah tarbiyah, bagi ilmu macam mana nak mengenal ilahi. Tak ada masalah langsung. Kalau ada yang ingkar, dia yang tak mau ikut, tak mau ikut lah. Lepaskan lah. Mana yang tak mau ikut ni. Tapi dia telah menunaikan tanggungjawab sebagai utusan Allah Ta'ala. Tunaikan tanggungjawab dengan tunai setunai-tunainya tanpa ada cacat cedera sikit pun tugasan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Ini Nabi Rasul. Jadi atas kita bicara ni, sifat haru pada Rasul ni tak mana? Dan dia akan bersifat dengan sifat manusia biasa. Seperti ada sakit. Jadi cakap sakit, demam, luka. Umum kata sakit tu begitu tak makan, minum, jalan ke pasar, yang ni tak mencacat dan mencederakan martabat Nabi Rasul. Baik. Cuma dia ada dobit. Walaupun bersifat dengan sifat manusia biasa, jangan sampai ada
sifat kemanusiaan yang mengurangkan martabat mereka itu yang maha tinggi. Ada ke sifat manusia yang ni ciri-ciri ini ada pada manusia? Kalau contoh sakit, begitu juga makan minum, begitu juga masalah beristeri, begitu juga sifat-sifat yang Allah Ta'ala bagi pada manusia. Ada ke yang istilahnya mencacatkan martabat kerasulan? Dengan bahasa lain, mencacatkan martabat Rasul ni, mana? Dia akan menggagalkan misi dan visi sebagai Rasul. Antaranya macam mana? Nabi Rasul ni buta. Okey tak? Kenapa buta? Dia bukan bohong. Bohong tu mustahil sama sekali. Tu mustahil sama sekali. Yang ni pun kalau kita faham ni, kalau yang ni menggagalkan misi Nabi dan Rasul, jadi akan hukum mustahil lah. Harus melihat takat mata kabur, rabun. Kalau kita punya kecacatan mata ni, rabun dekat ke, rabun jauh ke, rabun warna ke, yang tu tak menggagalkan misi Rasul. Begitu juga kalau kata makan minum, takat makan minum, makan nasi, makan kambing, makan daging, ataupun dia berpuasa, tak jadi masalah tu, Tapi kalau makan sambil berdiri, makan sambil berlari, ini bukan kendera. Pasal Nabi Rasul contoh ikutan kan? Kalau Nabi Rasul pun makan berdiri, makan berlari, agak-agak kita makan macam mana? Tera dia bagi contoh ikutan yang baik pun kita makan berjalan, makan berlari, makan kacang macam ni. Ada makan macam tu. Bukan kaedah Rasulullah makan itu. Haram ke makan itu? Bukan cara kita lah. Not our Muslim style. You want to follow the style, it's up to you lah. But that's not ours. Yang tu buat punya putih sikit kan. Bukan cara kita lah. Bahkan bukan adab timur macam tu lah. Makan tangan kiri, syaitan yang makan tangan kiri. Yang tu menggagal, istilahnya menggagalkan misi Nabi dan Rasul. Rasulullah tak akan buat ada perkara pada dia yang ni mencacat dan menjatuhkan martabat dia sebagai Rasul. Orang tengok yang ni menggagalkan, dia aja menganan, habis-habis ada juga makan kiri, tak kena. Percakapan dia dengan perbuatan dia mesti teli, tak akan ada yang bercanggah sama sekali dengan Nabi Rasul. Baik, asal saya nak sebut tu adalah sifat kemanusiaan yang kalau nisbah sakit jangan ada sampai menggagalkan misi Rasul. Buta, mustahil Nabi Rasul. Untuk ada riwayat kalau bunyi Nabi Rasul buta, jaga sikit, hati-hati. Pasal saya sering kali bila cerita bab Nabi Rasul ni tuan-tuan, kita kadang tak mengaji bab akidah ni, kita tak ada kayu ukur, tak ada guideline untuk mensaring cerita-cerita Nabi dan Rasul. Itu masalah. Kalau ada dalam Quran pun, ada orang yang bukan ahli untuk memahamkan tafsir Quran atau apa maksud daripada Quran tu, daripada cerita yang datang daripada Quran dengan lafaz yang ada, untuk memahamkan kisah dalam Quran tu, dan yang tu menunjukkan ciri-ciri Nabi Rasul. Ada orang baca tafsir, tapi dia kata Nabi Yaqub, ayah bagi Nabi Yusuf, buta. Tak kena. Nabi Yaqub bukan buta. Dia ada selaput mata yang berwarna putih yang menyebabkan jadi kurang penglihatan, bukan buta. Istilah sebut dalam Quran, wa yaddat ainahu minal huzni. Mata dia ada lapisan putih kan. Tapi bukan buta, masih boleh jalan, bergerak sendiri dengan urusan sendiri. Di atas berduka citanya dia kehilangan Nabi Yusuf kan, yang pula masa kecil lagi dah ada petanda bahawasanya dia bukan saja Nabi tapi Rasul. Dengan mimpi dia melihat, kita masyhur dengan ahada asyara kaukabam wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin, cerita oleh Nabi Yusuf tu. Hasil dah hasad dengki daripada adik-beradik dia, daripada yang tak seibu kan. Ayah siapa? Nabi Yaqub.
Tapi ibu lain. Nabi Yusuf dengan adik abang dengan saudara dia, adik-beradik dia, Bunyamin. Dengan satu lagi yang 11 orang ni mak lain kan. Jadi ada dengki daripada adik-beradik yang mak lain ni. Asal saya nak sebut ialah yang mereka buat rancangan buang dalam telaga pun panjang cerita tu, cuma saya sebut Nabi Yaakob ni macam mana? Tak sampai buta. Kalau ada yang kata Nabi Yaakob buta, tak betul pernyataan tu. Buta menggagalkan misi dan visi bagi Rasul. Jangan. Berapa ramai yang untuk bercerita kata Nabi Yaakob buta. Tak, bukan buta. Bukan buta. Saya nak sebut satu-satu ayat Quran banyak. Bagi contoh ni, wabjaddas ainahu, mereka ada lapisan putih pada mata dia. Itu saja. Bukan buta. Buta tu tidak. Tidak. Tak ada Nabi dan Rasul yang buta. Begitu juga contoh tu masalah sakit. Kalau takat demam, gigi patah, cedera dalam peperangan, kena anak panah, ada kena tetakkan pada musuh, dah ada sikit-sikit tu tak ada masalah. Adakah Nabi Rasul yang dibunuh? Bunuh ada. Dan dibunuh oleh orang lain, adakah mencacat dan menggara Nabi Rasul? Tak, yang tu tak cacat. Bahkan tu kemuliaan pada dia, nak menunjukkan hak yang dibawa tu sampai tak heran pada dia untuk dia mati dibunuh kerana nak menyampaikan risalah yang Allah Ta'ala perintahkan pada dia. Yang jadi aib macam mana? Lari perang, pergi perang menyorok. Tu tak kena. Tu tak kena. Saya sebut tu buta. Tak ada Nabi Rasul buta. Begitu juga tak ada Nabi Rasul yang gagap, pelat, telor, sengor. Ada. Semua tu menggagalkan misi Nabi dan Rasul. Bahkan Nabi Rasul yang cakap pasih sepasih-pasihnya pun orang tak mau terima. Apatah lagi Nabi Rasul ni gagap. Takwalah pada Allah Ta'ala. Yakinlah kita akan mati. Digelak dia orangnya. Nabi rasa kelakar lah. Dakwah pun cakap pun gagap. Kan? Gagal. Bahkan saya ngaji, guru duk syarah dalam bab ni, kata dia, jangan kata Nabi Rasul, orang biasa pun berceramah kalau ada gagap, okey. Gagap aja pun mustahil pada Nabi Rasul. Pasal menggagalkan misi penyampaian. Nabi Rasul ni antara nama dia tabligh, dia menyampai, dia memang ada satu kuasa penyampai. Menurut bahasa, istilah satu kuasa ni maksudnya ada satu aura penyampaian yang tak ada pada orang biasa. Bahasa dia kemas, pendek, mengancam, padu. Orang dengar macam mana? Menyebabkan orang ternganga dengar. Sedap bahasa dia, kemas. Ini Nabi Rasul. Bukan sengong. Ada orang kata Nabi Musa telor. Tak betul. Nabi Musa tak telor. Itu kita bicara bab mustahil dusta, mustahil buat dosa, mustahil menyembunyi, mustahil tak cerdik. Kita bicara ni bab sifat kemanusiaan. Jagalah situ. Ada orang kata Nabi Musa telor, Nabi Musa tak telor. Quran sendiri mengesahkan Nabi Musa fasih. Bahasa kita fasih. Sah belaka fasih. Bukan saja fasih, sangat fasih. Cuma nak compare dengan abang dia Nabi Harun, dia lah. Nabi Harun ni isyarat Quran, Allah Ta'ala kata Nabi Musa menceritakan, dia tak ada doa nak mengajak dia kepada Allah Ta'ala, kata dia, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan yusaddiquni. Kan? Nabi sebut macam mana depan belakang? Wa akhi Harun, tak ada wa akhi Harun. Wa akhi Harun, wa akhi Harun huwa afsahu. Ada huwa kan? Wa akhi Harun huwa afsahu lisanan yusaddiquni. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan yusaddiquni. Lajak-lajak mulut itu dah tuan ada tinggal-tinggal. Saya nak fokus kat mana? Dia kata huwa afsahu minni. Abang aku lebih fasih daripada aku. Orang tak faham kaedah bahasa Quran, nak tafsir Quran ni lah masalah dia. Dia kata abang aku lebih fasih daripada aku. Jadi orang akan faham apa?
Nabi Harun ni pasir, Nabi Musa telur. Tak betul? Yang tu cara salah faham dalam Quran. Kita belajar dalam kaedah ilmu bahasa Arab, afsahu ni isim tafdil. Bila kata abang dia lebih fasih, Nabi Musa macam mana? Fasih. Abang dia fasih, tapi abang dia lebih fasih. Jadi dia kata abang dia lebih fasih, maksudnya dia kata apa? Aku fasih, abang aku lebih fasih. Boleh? Faham? Kalau saya kata abang saya lebih pandai, apa maksudnya? Saya pandai. Kalau saya kata abang saya pandai, bodoh. Nak syarah tu panjang tu buat bahasa tu. Dia tak faham ni lah. Kadang-kadang berlaku kegelinciran menceritakan sifat Nabi. Jadi asal nak sebut ialah tak ada Nabi Rasul yang telur, gagap, sengor. Pasal yang ni menggagalkan misi Nabi Rasul, menggagalkan penyampaian dia. Pasal penyampaian Nabi Rasul mesti padu. Saya buat misal begini. Penceramah kalau ada esok, ni dah Muharram, Safar, Rabiul Awal, penceramah Maulid Rasul. Tuan-tuan nak panggil tak penceramah sengor? Nah, kalau tak sengor pun, kita orang Perak, tuan-tuan panggil orang Kelantan, Pekat, Hulu. Penceramah dekat Perak, Botol. Contohlah kan. Agak-agak panggil tak? Tak gu dia. Pasal faham saya sebut apa? Padahal bukan sengor. Cuma dialek kedaerahan tu tak kena. Lain untuk faham nanti, lain orang ni faham. Takut silap faham tu. Allah Ta'ala tak hantar Nabi dan Rasul ni tu. Nabi Rasul ni dia mesti hantar bilisani qaumihi, dengan bahasa kaum ni. Dan penyampaian macam mana? Takkan ada sesuatu yang nak disampaikan tu akan disalah faham oleh kaum ni. Takkan ada. Sangat mantap, kemas. Dan istilahnya kalau dalam ilmu bahasa Arab ni, dalam ilmu balaghah dia kata Nabi Rasul ni, mereka ni fasih, kalimah yang diguna pun kalimah fasih, dan mereka ada fasahah dalam menyampai, dan apa yang disampaikan tu tepat antara kandungan teks yang dia nak sampaikan dengan audien yang mendengar ucapan dia. Tally, synchronize. Ini Nabi Rasul. Dengan ucapan yang sangat padu, suara yang sangat terang, jelas. Takkan ada sesuatu yang sama-sama keluar pada Nabi Rasul. Jadi jangan ada siapa kata Nabi Musa telur. Tak betul. Jangan silap. Itu bab buta telur. Sakit, umum sakit demam memang ada, tapi jangan sampai sakit yang meliarkan orang untuk mendampingi Nabi Rasul. Penyakit kusta, sopak, ni penyakit yang mustahil pada Nabi Rasul. Kusta tahu? Mengapa kusta? Dia kena duduk pusat kuarantin khas, pusat kusta negara kan. COVID-19 tu saya nak sebut kusta kenapa? Kusta ni dia sakit, penyakit yang bila siapa kena virus kusta ni, dia akan menyebabkan anggota kita asalnya dia ni telinga misalnya panas, lama-lama dia akan jadi sejuk, waktu dia kala gelabu, hitam, nampak tu? Logoh. Telinga tak ada. Hidung pun nanti logoh, rompong. Macam Nabi Rasul macam tu apa okey. Sopak tahu sopak. Tengok kulit putih melepak sopak kan. Dia nak bersalam kalau agak-agak kemang tengkuk. Tera tu pun sebut dalam kitab mustahil pada Nabi Rasul. Apatah lagi badan berkudir seluruh badan. Lepas tu di badan dia tubik ulat. Ulat tu pula masa sujud jatuh di lantai. Apa tu? Ambil ulat tu dibubuh balik atas kepala. Hebat. Satu sudut menceritakan sabar dia dengan penyakit itu hal. Tapi ada ke Nabi Rasul macam Nabi Ayub berpenyakit begini?
Masyhur ulama kita duk syarah, saya duk ngaji, tutup guru yang duk saya duk ngaji ni, dia kata wajib bersihkan cerita macam ni daripada Nabi Ayub. Memang dia sakit teruk, tapi bukan sakit yang berkudir sampai meliarkan orang lari pada dia. Bahkan sakit dia tu isteri dia pun tak boleh detect sakit dia, tapi dia sakit dan dia tak pernah mengeluh di atas kesakitan dia. Ulama kita sebut, nak murnikan cerita Nabi Ayub tu, memang dia sakit seluruh badan, tapi penyakit dia di bawah kulit. Tak ada orang boleh nampak sakit yang sedang dideritai. Betul kan? Boh bila bahasa kan? Sakit yang dialami oleh Nabi Rasul, Nabi Ayub alaihissalam. Dia saja yang memang rasa sakit tu. Di atas orang tak nampak apa dia sakit, dia telah ditohmah mengada-ngada buat rasa sakit, padahal tak ada sakit apa-apa pun. Itu tohmah yang diberi kepada Nabi Ayub alaihissalam, sehingga isteri-isteri dan anak dia pun menjauhkan diri pada dia. Bukan disebabkan busuk dia, bukan disebabkan kudir dia, bukan disebabkan ulat yang nyentuh pada badan dia. Pasal yang tu memang, kalau ada manusia macam tu, Nabi Rasul macam tu, pakat lari lah, kan? Jangan kata ada ulat. Kalau baju saya ni putih, saya tak basuh sampai berdaki sini, tuan-tuan boleh nampak daki ni. Agak-agak tuan-tuan dekati saya. Lalu dengan saya, kambing pun kalah bau tu, saya kuat lagi. Agak-agak tuan-tuan boleh hampiri saya. Lalu dekat je, bau apa ni macam kambing. Dia tengok, ustaz, bau kambing. Bau saya tak cerita ulat lagi. Saya tak cerita ulat lagi. Bahkan kalau saya ni penuh jerawat, penuh jerawat batu ni, seketul. Jerawat, bukan kusta kan. Jerawat penuh ni. Agak-agak gamak lah tengok muka saya. Berasa tak gerun sesuatu. Tengok muka saya yang penuh jerawat ni. Sama ada jerawat batu ataupun jerawat kecil-kecil tu. Penuh. Menyuk-menyuk ni. Tak pun dia tumbuh macam daging, orang kata daging kolesterol tu. Penuh muka saya ni. Bukan kusta. Penuh. Agak-agak gamak tengok muka saya. Tengok muka pun macam mana? Alamak. Tak sanggup tengok. Takkan ada pada Nabi Rasul penyakit yang meliarkan orang macam tu. Okey. Itu panduan yang para ulama kita sebut. Yang kata memang dia manusia. Dari sudut kata dia akan ada sifat manusia, tapi tak akan ada penyakit-penyakit yang menggagalkan misi dan visi mereka sebagai Rasul. Tak mana menggagalkan ni? Meliarkan manusia disebabkan fizikal yang tak sempurna. Buta, kusta, sopak, berulat, busuk, apa kita bicara ni, telo, gagap, sengor. Ada Nabi Rasul. Begitu juga Rasul ni minat perempuan. Okey. Ada cerita yang tak betul mengenai Nabi Daud alaihissalam. Ada 99 isteri, jatuh hati kepada salah seorang isteri tentera dia. Untuk dapatkan isteri tentera dia ni, dia hantar suami dia, suami bagi perempuan yang dia jatuh hati ni, medan peperangan yang berisiko besar, yang mati, nanti dia akan ambil janda dia. Ya ke? Macam tu kan Nabi Daud. Tuan-tuan ada tak perangai macam tu? Tak ada. Tengok isteri jiran, tengok lawa ni, biar suami dia mati aksiden ni, aku ambil janda dia, ada. Kita pun tak ada perangai gitu, takkan Nabi Daud perangai gitu, biar betul. Boleh faham saya cakap apa? Ada orang sanggup cerita Nabi Daud macam ni. Kat kita pun tak ada perangai tu. Jadi kau lagi baguslah pada Nabi Daud. Nabi Daud, hinanya perangai dia. Biar betul. Hilang hormat kita pada Nabi Daud. Menggagalkan kita punya akidah Muhammad Rasulullah. Tak mana utusan Allah Ta'ala takkan ada sifat yang menggagalkan misi dan visi dia. Sampai kita istilahnya ada kebencian. Dan sampai merasakan kita ada sifat yang lagi baik daripada apa yang ada pada Nabi Rasul.
Sampai kita punya keinginan pada perempuan tak ada macam tu. Nabi Daud sampai jatuh hati ke perempuan, sanggup nak dapatkan isteri daripada askar dia. Sampai suami yang dihantar ke medan peperangan yang berisiko besar untuk mati, untuk ambil janda dia. Biar benar, beriman tak beriman kau dengan Rasul. Ya? Cerita ni, kalau tuan-tuan haji macam buku cerita, tuan cuma. Kok tuan-tuan ni jenis malas baca apa pun tak tahu. Tahu cerita Hindustan ni, Bobby. Apa lagi? Mary Nam, Joker. Di zaman saya lah, zaman cerita ni saya tak tahu kan. Zaman saya dulu saya hafal kan nama tajuk tu kan. Bobby, Mary Nam, Joker lagi apa? Chal-chal Mary Sati. Tuan-tuan senyum tu saya tahu lah. Saya tengok lah filem-filem tu kan. Kuat sikit? Malu pula. Mesti ada minat ni cerita Hindustan ni. Cerita lah ni saya tak tahu. Saya tak tahu. Ni zaman saya kecil-kecil lah. Zaman lah ni tak tahu saya. Sebut pun tak apa nak hafal. Apa saya nak sebut ni? Mustahil Nabi-Nabi Rasul ni tu. Kalau Nabi Daud ni tu, Nabi Muhammad ada orang yang macam tu. Subhanallah. Satu ada orang itu, dia kata, selama je kata dia, Nabi Muhammad ni pun ada syahwat dengan perempuan. Ui, selama je. Bahasa tu kemas ke? Ui, jaga tu boleh buruk adab. Di atas meletakkan bahasa syahwat tu pun tak kena lah. Kalau kat kita, kalau orang kata kau ada syahwat dengan perempuan, kaki perempuan tu nampak teruk sangat kan. Pantang tengok perempuan. Pantang tengok perempuan dari licin sikit. Mesti tergila punya tengok. Macam terasa tak kita punya huduh punya perangai tu kan. Pantang tengok orang perempuan dari licin sikit. Dari licin faham? Tak faham pun boleh faham bahasa tu rasanya. Maksudnya tengok kemas sikit, jatuh hati macam mana? Tambah pula kat ustaz dia guna betul. Kalau ustaz tu pantang tengok orang dari licin sikit. Macam kalau ustaz cakap macam tu, dia boleh jatuh martabat dia. Nabi Rasul kalau macam mana? Satu kalau ada orang macam tu, dia kata Nabi Rasul ni ada syahwat dengan perempuan, bubuh dia tu sendiri. Alah, dia tu lagi lah syahwat dengan perempuan. Selama je ihtilat dengan perempuan, tak ada masalah apa-apa pun. Sikitlah, hari tak boleh saya sebut tu, saya kerap lagi bahasa saya. Yang tu adalah perkara-perkara yang mustahil pada Nabi Rasul, yang takkan ada pada mereka. Yang tu istilahnya menggagal dan boleh menjatuhkan martabat Nabi dan Rasul. Kalau kita bicara buat dosa, ada maksiat, benda makruh, benda haram, apatah lagi, Allah SWT, baik zahir, batin, menyembunyi, tak cerdik, ada benda-benda isu saya dah bahas lah. Sini saya sekadar sebut sifat-sifat kemanusiaan yang kadang-kadang dalam bab cerita Nabi Rasul kita tak perasan. Yang ni ialah perkara-perkara yang sepatutnya dibersih pada Nabi Rasul, tapi kita selamba je cerita yang ni sifat Nabi dan Rasul. Kita kadang-kadang khasnya macam kisah Nabi Ayub tu, dengan bangga yang cerita Nabi Ayub ni penyabar, punya sakit seluruh badan, berulat pun tak mengeluh, lidah dia saja yang tak berulat, badan dia semua berulat. Tengok cerita tu dari sudut sabar tu bagus kan, tapi tak sedar dalam masa yang sama dia telah meletakkan satu sifat penyakit yang menyebabkan gagal misi dia sebagai Nabi Rasul. Orang akan melihat dan menjauhkan diri pada dia. Tak ada orang nak pergi, orang nak cabut lari pasal jijik melihat badan dia yang berulat. So saya cerita jerawat tadi kan. Kalau muka saya berjerawat, tuan-tuan nak tengok tak berani kan saya. Penuh jerawat. Contoh, selesai tu. Ni sebab saya sebut konsep ada dah kan. Cerita pun ada beberapa cerita yang biasa kita dengar dalam masyarakat. Yang cerita tu dipindahkan mulut ke mulut, diceritakan. Kadang bukan orang biasa, ustaz-ustaz pun cerita macam tu. Hati-hatilah sikit. Satu, kita nak belajar bab ketuhanan, bab Rasul ni tuan, nak cerita pada orang memang mesti dengan ilmu yang mantap dan matang baru cerita. Zaman sekarang ni jangan kata orang awam, ustaz pun belum matang dah jadi ustaz. Tu masalah. Yang ni panggil ustaz mimegi ni. Ustaz ngaji tak habis, ustaz ngaji serat tiang. Dengar sikit saya nak sebut.
Ulama' kita dulu, kan, dewa ni mengaji, selagi tak matang, selagi tak alim, selagi tak jadi tok guru, tak berhenti mengaji. Balik ni perfect, siap buka pondok. Oh, mengajar. Ustaz setengah tiang tak mengajar. Ustaz setengah tiang, ustaz setengah tiang, Ustaz yang takat nak jadi imam masjid, sorry saya nak bukan nak kutuk ya. Takat boleh jadi imam sembahyang, boleh buat tahlil, boleh buat zikir, boleh baca doa, tak mengajar. Siapa? Takut nanti ada benda yang dia tak mengaji, dia tak tahu, silap, dia ajar orang, dia kata tak ada, padahal ada. Takut silap tu. Dia takut tu, dia tak mengajar. Dia tak mengajar, dia panggil orang yang lagi pakar dia untuk duduk mengajar. Satu dulu kita payah nak jumpa orang mengajar di masjid. Dengar elok, betul ke saya cakap? Betul. Suatu masa dulu, kalau saya masa saya mula-mula dibesarkan sebelum saya ngaji pondok tu, saya duduk KL kan, KL tau. Bukan Ipoh tau. KL. Maksudnya kalau KL ni bila ibu negara dekat dengan masjid negara, dekat dengan Jawi kan, Jabatan Agama Islam Wilayah. Jadi ustaz-ustaz yang pakar-pakar satu Malaysia ni biasanya akan turun sana penceramah ke Al-Hafiz ke apa. Centralize kat sana. Zaman tu pun nak jumpa setiap malam ada pengajian tak senang. Bukan. Zaman saya tu tak 80-an lah. Bukan senang tuan nak jumpa. Yang memang ada, kalau yang boleh jumpa pun, apa dia? Maulidul Rasul, Isra' Mi'raj, Awal Muharram. Yang tu je, yang event besar-besar. Kalau masjid-masjid surau yang ada pun, memang dia ni pernah ngaji pondok, duduk lama, syekh ni, tok guru ni. Memang istilahnya ilmu mereka sempurna, kan? Baru dia ngajar. Ustaz-ustaz muda-muda setengah tiang ni tak jumpa. Tak jumpa kan? Cuma kita jumpa semua tok guru tua-tua. Semua pakar-pakar. Baca bab akidah, bab tauhid, untuk bab fiqh, bab tasawuf. Semua pakar-pakar ni. Kalau ceramah pun kita dengar, puas hati dengar dia ceramah. Cerita hijrah Rasul. Cerita satu apa sepatutnya pengajaran nak diambil dalam peristiwa tu. Pasal orang pakar cerita best kan. Itu suatu masa dulu. Lari. Allah. Surau pun penuh. Bukan saja maghrib, subuh, duha 1, duha 2, duha 3. Lepas zuhur, lepas asar, tazkirah maghrib, tazkirah isya lagi. Wow. Walaupun pendengar pun ada 2-3 orang. 2-3 orang. Ni masjid ni penuh pengajian. Covid ni kot. Ni sedap sikit. Sedap sikit. Tu pun kalau buka online macam mana? Macam mana Ustaz? Tak pernah dengar. Pula tu macam-macam agam, macam-macam perangai, macam-macam hair. Faham saya sebut apa? Ni masalah. Ada orang yang belum matang. Kalau nisbah perubatan, dah buka klinik. Dah menerima pesakit. Anda faham tak saya sebut apa? Agak tak faham saya nak sebut apa? Kalau nisbah perubatan tak dapat kelulusan KKM untuk buka klinik dan hospital, tapi dia buka klinik, orang main beratur kan? Ambil nombor. Nak pergi hospital pantai, apa lagi tu? Metro apa tu? Itu hanya orang tertentu je boleh pergi. Tapi yang bersepah ni, mengata-kata. Ada yang orang tak kenal pun kata dia doktor. Tapi ada pesakit dan merawat. Sama tak? Nama ni. Itu kalau perubatan tu silap boleh kena penjara, tangkap salah pasal menyalahi SOP Kementerian Kesihatan. Ustaz pun kena jaga. Ada ustaz yang menyalahi SOP dalam kaedah syarak, dalam bab akidah, dalam bab fiqh, dalam bab tasawuf. Sama ada mengajar masjid surau ni, begitu juga yang mengajar online tu. Ya, dalam YouTube lagi bersepak. Tambah medsos ni, apa WhatsApp, Facebook, macam mana? Allah. Ada yang kita dengar channel dia semua pening. Ustaz dia semua pening-pening. Semua muka-muka wanted, muka berhaluan kiri. Channel itu semua berhaluan kiri. Semua yang nama Pak Ya Wahab tu. Tak ada ustaz lain.
Tapi begitu ramai followers dia. Kalau dia buat live, bukan 300 orang, 30k penonton dia. Bagus respon. Komen pun semua komen positif. Bagus, terbaik, hebat, mantap. Teruskan dakwah. Pelik penonton tu bukan saja Malaysia, sampai Afrika, Amerika, Australia. Hak kita 30 orang. Ini masalah kita. Satu, kita tengok macam-macam pahaman-pahaman mengarut dalam masyarakat ni. Pasal belum matang. Itu yang tersebar macam-macam pahaman bab ketuhanan merepet, bab Rasul merepet, bab akhirat wali yang merepet, bab fiqh pun merepet, bab tasawuf pun merepet. Hati-hatilah nak sebut itu. Jadi pastikan kita cari guru yang betul-betul guru. Saya boleh sebut macam tu, tuan. Siapa tu? Saya nak sebut macam ni. Tuan-tuan kalau beli barang, tuan-tuan kena pastikan barang yang tuan-tuan beli ni memang original, bukan tipunya. Ya. Kalau tuan-tuan sendiri tak boleh menilai, adalah tuan-tuan nak beli kereta, tuan-tuan tak faham kereta macam mana. Macam mana tuan-tuan nak beli kereta? Ya, bagi suggestion sikit. Tuan-tuan tak kerti bab kereta, tapi pergi kedai second hand beli kereta. Macam mana? Pergi jumpa komen, jumpa orang jual kereta ni. Kereta ni bagus tak? Jual kereta. Saya ada pengalaman yang ni kan. Ada orang pergi jual buah daripada dusun dia. Ada orang kadang-kadang dia menyambut, dia tak nak beli kat kedai. Dia pergi beli dekat orang yang main tolak dekat kedai. Tanya tuan dusun, bagus ke? Wah, buah saya semua sedap-sedap. Tuan kebun dia takkan kata buah dia tak elok. Tak siapa nak beli. Nak tahu siapa? Cari betul-betul pemborong dia yang jujur tu. Dia tahu buah ni sedap, buah ni tak sedap. Tuan-tuan kena cari ni. Kalau nak beli buah, tuan-tuan kata nak pajak dusun, tuan-tuan kena cari orang yang memang biasa ambil buah. Tanya ke dia, dalam kawasan kita ni, tak mana orang jual buah yang dusun ni semua buah sedap-sedap. Tuan-tuan jangan tanya tuan dusun. Tuan-tuan tanya orang yang biasa ambil buah daripada orang yang jual buah daripada dusun. Tuan faham saya cakap? Tuan-tuan tak reti nak kenal orang-orang yang betul-betul nama Tok Guru, tuan-tuan kena cari orang yang kenal Tok Guru untuk tuan-tuan kenal siapa Tok Guru. Itu prinsip dia. Kalau tak, tuan-tuan nak cari semua Tok Guru. Ya kan? Tambah pula kena dengan selera tuan-tuan. Saya suka ustaz ni. Dia sama dengan saya selera dia. Selera. Dan kau wahabi, dia wahabi, sampai satu lain ni. Sikitlah saya sebut itu. Dan kau pemalas. Satu saya nak sebut ini. Satu ajaran sesat macam mana pun dalam dunia lah ni, ada penyambutnya. Ada mengaku Nabi Rasul Melayu, ada menyambut dia. Ada yang mengaku Tuhan Harun, ada pengikut dia. Ada yang pahaman liberal, ada pengikut dia. Buat parti baru, ada pengikut dia. Parti yang dah lama tak, orang kata apa? Dah tak relevan, orang mau kenal lah. Dia tak mau bertanding. Orang tu apa? Saja kita cerita mengambil sikit kan. Mobok parti, bebas. Tapi dia yang jadi tulang belakang dia. Memimpin pula tu. Takkan tuan tak boleh jam siapa duduk di belakang hak bebas tu. Parti dia kalau boboh, kalah teruk, tambah hilang wang pertaruhan, nampak lekeh sangat dia. Habis-habis dia bubuh satu parti, buah lama lain, kalau kalah pun tak boleh blame dia sebab bekas parti aku. Kalau kalah pun dia kata apa? Kalah pun kalah, menang juga parti yang ni lagi teruk kata dia. Tuan-tuan tak faham saya sini politik tu sudah. Politik bodoh macam ni pun ada orang masih ikut lagi. Betul tak saya sebut? Kena kencing, bukan kena kencing, kena cirit atas muka lah. Masih boleh ikut lagi macam ni. Punya bodoh tu. Di dominan parti ni punya. Orang kafir. Saya sebutlah nama parti tu kan. Parti yang musangking tu. Isu musangking tu. Saya duduk Kelah Hulu tuan, kawasan hutan kan. Kita baru pergi masuk, tebang pokok je pun kan. Esok ranger hutan datang. Siapa tebang pokok? Yang kau tahu Husain Tripan. Siap pacak tu. Penceroboh akan didakwa RM10,000 ataupun penjara berapa-berapa saya tak apa ya. Pacak tiang tu. Yang ni musangking dah jual dekat 10 tahun. Boleh tak tahu ada dusun musangking? Masya Allah.
Kerajaan mana saya tak tahu. Itu lain hal. Saya tak nak bicara itu. Saya nak cerita, kalau ada orang bodoh yang kena kenci, kena cirit atas muka pun, tapi ada orang masih ikut. Jagalah. Satu kaedah kita bukan kaedah parti. Kaedah kita agama. Kasar sikit saya sebut tu pun. Tu ustaz tak ada sokong mana-mana parti ke? Aku undi lah. Nanti time undi saya tunjuk jari saya tau. Saya cerita jawab lah. Maksudnya undi, tanggungjawab undi kena undi lah kan. Tapi terhegeh-hegeh nak gaduh sangat dengan berparti ni. Baik, saya betul-betul usahakan untuk mengajar masyarakat yang banyak tak reti ni dalam bab agama ni daripada duk ngempet parti. Lebih baik ajar ni. Satu, saya banyak tinggal lah bab aktiviti parti ni. Bukan tak ada kena-mengena dengan parti langsung. Ada, tapi parti sekadar untuk just 5 years once only. Itu saja. Itu pun dah rasa macam hebat nak pejuang Islam yang sebenar. Ini ada. Nak mengaji tauhid ni hari-hari nak pakai ni. Kadang tak sibuk pun lah tu. Untuk turun gelangan, turun padang untuk mengajar umat yang tak reti ni untuk sebar kan. Supaya macam mana nak dirujuk balik, nak bersatu di atas dasar apa kita nak bersatu ni. Sikitlah isu ke sana. Jadi kita nak bersibuk, nak banyak ni, mesti bab akidah ni jadi bab besar sekali. Dan kalau kata kita kelahi apa pun, mesti balik bila mengaji bab akidah, mesti duduk sekali. Bab parti dia istilah macam engkau nak makan nasi goreng Cina, nak makan nasi goreng Pattaya. Tak boleh paksa nak orang nak makan nasi goreng Pattaya. Begitu juga makan nasi daging merah ke apa, ni bunyi nasi yang tom yum je lah kan. Tom yum punya restoran lah. Ataupun masuk India punya ke, masakan Hyderabad, biryani, ya apa seperti saya dah sebut tu. Makan kabab kan, nasi Arab, mendi kan. Itu bunyi Timur Tengah punya lah masakan. Saya nak sebut apa ni, tak boleh paksa orang lah itu. Tapi bila bab akidah mesti sama. Mesti sama. Makan itu ikut selera. Parti memang ada selera, tapi dasar dia mesti atas agama. Nak kelahi pun bagi agama betul. Kalau agama betul, insya-Allah parti betul. Kalau tak betul parti pun akidah betul. Alhamdulillah. Boleh lagi ada tempat nak bertaut lagi, nak bersatu lagi ada. Okey, sikitlah sana. Satu yang fardu ain dengan kita nak belajar, nak faham. InsyaAllah rasanya situ dulu. Masa kita duduk bicara ni, sifat harus pada Rasul, apa yang selayak tak selayaknya, wajib bersihkan mereka, apa yang sepatutnya. InsyaAllah sama kita, wa amma burhan wujubi sidqihim. Dalil akidah yang kita duduk belajar ni, apa burhan dia, apa dalil akal dia, nakal dia untuk membuktikan benarnya sidik amanah tabligh fatanah dan mustahil di sebaliknya. Begitu juga apa dalil akli dan naklinya, kenapa Nabi Rasul ni bersifat dengan sifat manusia yang tak menjatuhkan martabat mereka yang tinggi. Soal ada. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatika kama nawwartal arda bi nur syamsika wa nawwada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarramin wa sallim tasliman ala jamil anbiya wal mursalin. Alhamdulillah.